Bekas Ketua Wanita PKR Haniza Muhammad Talha menyifatkan tindakan parti itu yang melucutkan keahliannya seperti balas dendam. Adun Lembah Jaya Selangor itu berkata PKR kini dilihat membalas dendam dengan memecat dan memburu ahli parti yang rapat dengan bekas Timbalan Presiden PKR, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali. Dalam pada itu, beliau juga berkata masih belum menerima apa-apa surat atau notis rasmi daripada parti berkenaan berhubung perkara itu. Mengulas mengenai kedudukannya sebagai Exco Perumahan dan Kehidupan Bandar Selangor, Haniza berkata khidmatnya dalam pentadbiran kerajaan negeri tersebut hanya akan tamat selepas beliau mendapat surat arahan daripada Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari. Permodalan Nasional Berhad mengumumkan pelantikan bekas Timbalan Pengarah Urusan Khazanah Ahmad Zulkarnain On sebagai Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan berkuat kuasa 1 Julai ini bagi menggantikan Jalil Rashid. Zulkarnain sebelum ini merupakan salah seorang daripada 2 Timbalan Pengarah Urusan pada tahun 2018 dan bertanggungjawab ke atas pelaburan strategik serta pengurusan pegangan strategik khazanah dalam syarikat berkaitan kerajaan atau GLC. Beliau yang juga mempunyai pengalaman lebih 23 tahun dalam sektor perkhidmatan kewangan serta korporat sebelum ini turut mengetuai pasukan strategi korporat di khazanah. Dalam satu kenyataan, PNB turut memberitahu bahawa pelantikan Ahmad Zulkarnain On adalah berdasarkan semua keperluan yang telah ditetapkan termasuk kelulusan yang diperlukan bagi pelantikan PGCE yang baharu serta di peringkat Yayasan Pelaburan Bumi Putra, Lembaga Pengarah PNB dan juga daripada pihak Badan Kawal Selia. Kerajaan akan memperuntukkan RM243 juta bagi membina 2,983 unit rumah mesra rakyat atau RMR di seluruh negara pada tahun ini. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Ismail Muttalib berkata sehingga Mei lalu sebanyak 94,638 permohonan diterima dan akan dinilai oleh Syarikat Perumahan Negara Berhad. Dalam pada itu, menurutnya daripada jumlah itu hanya 51,746 permohonan yang memenuhi syarat telah diluluskan. Bagaimanapun, Ismail berkata beliau berharap Kerajaan Persekutuan dapat mempertimbangkan untuk menambah peruntukan pembinaan lebih banyak RMR pada pembentangan pelanjawan 2021. Pengesanan aktif kes sedang dijalankan Kementerian Kesihatan Malaysia selepas 2 daripada penumpang penerbangan Kuala Lumpur ke Kemboja disahkan positif COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata pihaknya dimaklumkan mengenai perkara ini daripada International Health Regulations Cambodia dan pengesanan sedang dijalankan bagi membolehkan tindakan segera diambil. Mengulas lanjut, beliau berkata satu kes melibatkan kes positif COVID-19 yang lama iaitu kes ke-1051 dan seorang pelajar tahfiz yang pulang ke negara mereka. Dr. Nur Hisham turut berkata ujian saringan yang dilakukan terhadap mereka mendapati punca positif adalah berkemungkinan daripada virus lemah yang sudah mati. Harapan tinggi diletakkan di bahu pemangku Presiden Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA Datuk Syahri Mat Husin untuk menyelesaikan krisis kewangan yang membelenggu pasukan berkenaan agar tidak hilang daripada radar Liga Malaysia. Terdahulu, Jawatankuasa Eksekutif KAFA bersetuju untuk melantik naib presidennya bagi memangku jawatan presiden selepas mesyuarat itu memutuskan untuk merehatkan presidennya Datuk Wan Abdul Rahim Wan Abdullah dan timbalannya Datuk Seri Afandi Hamzah buat sementara waktu bagi menyelesaikan kemelut yang melanda badan induk bola sepak itu. Dalam pada itu, bekas pemain kebangsaan dan Kelantan era 80-an Hashim Mustafa berkata sudah pasti tugas berat menanti Syahri untuk menguruskan persatuan berkenaan yang berdepan pelbagai krisis kewangan, hutang dan prestasi pasukan yang agak merosot. Bagaimanapun, Hashim yakin dengan pengalaman yang ada, Syahri mampu membawa idea baharu untuk mendapatkan dana sekaligus menyelesaikan masalah hutang dan cagaran pengurusan. Teruskan setia bersama Sinar Harian di portal Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Dan jangan lupa untuk muat turun aplikasi Sinar Harian bagi mengikuti perkembangan semasa dalam serta luar negara.